Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama berita, okey. Nama berita tu bahasa Sarawak. Bahasa Iban ataupun Dayak di Sarawak. Okey, nama berita dek. Okay, jadi hari ni saya akan berkongsi tentang bidang 7, ya, berkaitan moral dan kenegaraan di dalam unit 12, kedaulatan negara tanggungjawab bersama. Untuk video kali ini sebenarnya dia adalah 12.2 lah. Jadi kalau 12.1 penonton-penonton boleh cari di channel saya. Okay, jadi sebelum saya teruskan, perkenalkan diri saya Cikgu Azul Nizami Abdul Manap daripada SMK Datuk Sulaiman, Batu Pahat, Johor. Jadi sebelum kita teruskan, untuk penonton yang kali pertama menonton siaran saya ini, mohon boleh tekan butang subscribe di bawah yang berwarna merah itu, jadikan dia sebagai warna hitam. Okey, butang subscribe dan bunyi loceng kring. Okey, jadi untuk malam ini saya akan sentuh tentang tajuk unit 12, di mana 12.2 seperti mana saya telah beritahu tadi. Jadi yang pertama sekali, objektif pembelajaran saya pada hari ini, cabaran untuk mengekalkan kedaulatan negara. Cabaran macam mana kita nak kekalkan kedaulatan negara. Yang kedua, kesan. Apakah kesan pengabaian tanggungjawab mempertahankan negara. Jadi maksudnya, kalau kita tak jaga negara dengan baik sebagai seorang rakyat yang bertanggungjawab, apakah kesan terhadap negara. Jadi berdasarkan unit 12 ini, jadi nilai yang berkaitan yang kita boleh kaitkan tentang di dalam pembelajaran ini, yang pertama nilai patriotisme, iaitu dalam Mandarinnya Eigozingsheng. Yang kedua nilai bertanggungjawab, nilai Fuzeren. Okey, yang ketiga kita boleh letak nilai hormat, iaitu nilai Zunzong. Okey, keempat kita boleh letak nilai keberanian, iaitu nilai Yonggan. Dan yang terakhir kita boleh letak nilai kerjasama, iaitu nilai Hizu Jingsheng. Itu nilai-nilai lah yang boleh pelajar kaitkan. Jadi dengan saya tuliskan Mandarin di situ, saya rasa dapat membantulah pelajar, terutamanya China, menjawab soalan-soalan nanti. Okay, kita pergi kepada pembelajaran kita pada hari ini. Okay, jadi sebelum kita meneruskan, saya ulangkan semula apakah konsep negara berdaulat. Okey, konsep yang senang. Okey, konsep yang paling senang sekali adalah negara yang bebas daripada penjajahan dan berupaya menguruskan hal ehwal sendiri. Maksudnya negara tersebut mampu berdiri dengan kaki sendiri ataupun mampu berdikari tanpa bantuan orang lain. Tanpa bantuan orang lain itu macam mana? Contoh dia, Perdana Menteri adalah rakyat Malaysia, yang di-Pertuan Agong semua rakyat Malaysia, dan sesiapa yang memimpin negara mestilah warga negara Malaysia. Itu maksudnya mampu menguruskan al-ehwal bebas tanpa campur tangan. Maksudnya negara-negara lain tak boleh kacau lah pentadbiran di Malaysia. Siapa yang menjalankan pentadbiran? Hanya mereka daripada eksekutif yang dilantik di Malaysia. Okay, di Malaysia, jika kita lihat, Malaysia tidak mempunyai hubungan luar dengan semua negara kecuali Israel. Kenapa tak ada hubungan dengan Israel? Kerana Malaysia negara Islam, di mana Malaysia tidak menyokong pencerobohan Israel ke atas Palestin. Jadi apabila Malaysia tak sokong penjajahan ini, jadi secara automatik Malaysia juga tidak mempunyai hubungan dengan negara luar. Macam mana kita nak tahu negara kita ada hubungan dengan negara luar? Jadi di mana di setiap negara kita mempunyai seorang pegawai. Apakah nama pegawai itu? Iaitu pegawai tadbir dan diplomatik ataupun pegawai diplomatik. Apakah tugas mereka? Tugas mereka adalah sebagai perantara ataupun penghubung antara kerajaan Malaysia dengan negara luar. Jadi semua negara di dunia ada rakyat Malaysia, sekurang-kurangnya pegawai
diplomatik. Negara yang kita tak pernah pergi, kadang-kadang kecil-kecil tu kan, terutamanya di Afrika kan, yang negara yang mundur, tu kita tak pernah pergi. Sebenarnya kat situ ada pegawai diplomatik. Kalau nak pergi, boleh untuk buat melancong dan sebagainya. Ada. Okay, sebab tu kita lihat jika berlaku sesuatu, contohnya kalau di Indonesia kerap berlaku gempa bumi, jadi siapa yang akan keluar kenyataan? Jadi yang akan keluarkan kenyataan adalah Wisma Putra. Macam mana Wisma Putra ada maklumat? Jadi Wisma Putra dapatkan maklumat daripada pegawai diplomatik yang berada di negara Indonesia. Okay, jadi kerjaya, kalau kita lihat kerjaya pegawai diplomatik sebenarnya adalah kerjaya yang paling diminati, bukan diminati, yang paling cita-cita yang paling diminati untuk untuk dijadikan sebagai pekerjaan oleh setiap orang yang hendak kerja dengan kerajaan. Okay, seterusnya, okay, apakah cabaran kita nak kekalkan kedaulatan negara? Okay, ini cabaran ni banyak, tapi saya ataupun cikgu nak jelaskan sahaja, saya sentuh kat sini 5 cabaran yang paling besar sekali. Okay, jadi di mana apabila melibatkan isu-isu ini, dia boleh memecah belahkan perpaduan negara ataupun boleh memecahkan kedaulatan negara. Okay, yang pertama, kita lihat di sini penularan berita palsu. Okay, yang pertama ni, penularan berita palsu. Apakah berita palsu? Berita yang tidak pasti kebenarannya. Jadi macam sekarang, kita lihat isu di Malaysia adalah berkaitan dengan COVID-19. Jadi kalau COVID-19, kerajaan selalu isytiharkan, kalau kita sebagai rakyat Malaysia bertanggungjawab, kita akan mendapatkan maklumat yang sahih daripada Telegram Majlis Keselamatan Negara ataupun MKN. Mana-mana maklumat daripada MKN itu adalah maklumat yang sahih. Jadi kalau penonton-penonton lihat, jika kadang-kadang dekat MKN tu akan keluar maklumat lah, akan keluar gambar ataupun berita yang dikatakan berita itu palsu, dikeluarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Kesan dia apabila ada berita palsu, contohnya kata dekat kawasan saya, dekat kawasan Batu Pahat ni ada orang sakit, ada orang terkena COVID-19. Jadi orang kampung saya akan jadi gabrah kerana telah mendapat berita tentang pesakit COVID-19. Sebenarnya tidak berlaku pun ataupun tak ada pun pesakit COVID-19 dekat kampung saya. Itu adalah berita palsu yang sangat bahaya. Okey. Selain tu, kita lihat dasar kerajaan. Dasar kerajaan, kerajaan hanya selalu mewawarkan bahawa hanya sebarkan perkara yang benar. Sebab ataupun kita boleh lihat, nak pastikan benda tu betul ke tidak, kita boleh melayari laman web sebenarnya.my. Okay, jadi nanti penonton habis ni sambil dengar pun boleh search kan sebenarnya.my. Siapa yang bangunkan laman web ni? Iaitu dibangunkan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Jadi kementerian ni lah yang bertanggungjawab untuk mengekang berita palsu lah, tak kira sama ada melalui media sosial, media massa dan sebagainya. Jadi kalau Kementerian Komunikasi dan Multimedia, banyaklah lagi fungsi dia selain berita palsu, dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia juga bertanggungjawab untuk merapatkan jurang digital antara penduduk bandar dan luar bandar. Macam mana dia bantu? Okay, jadi kalau kita lihat 3-4 tahun lepas, contohnya isu internet di Malaysia. Isu internet di Malaysia, okay, jadi kalau 4 tahun yang lepas, kita lihat penggunaan internet di Malaysia masih rendah. Jadi kalau nak melanggar, contohnya nak melanggar streaming, dengan kelajuan masa tu kelajuan 2 Mbps, 2 Mbps per second, sangat slow, terutamanya di kawasan luar bandar. Tapi itu sahaja yang ada. 2 Mbps dengan harga dengan harga maksudnya pelanggan streaming perlu membayar lebih kurang RM130 satu bulan, berbanding 4 pada masa kini dengan RM130 pengguna Unify. Sekarang dah tak ada streaming kan, bila RM130 tu dah masuk kategori Unify. Unify tu kita menggunakan fiber optik
Jadi apabila menggunakan fiber optik itu, kadar penghantaran data adalah sangat laju. Jadi dengan duit yang sama, dengan nilai yang sama, pelanggan boleh dapat, pelanggan boleh menikmati kelajuan internet sehingga 100 megabyte per second. Jadi itu fungsi Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Okey, isu yang kedua. Okey, kita lihat jurang ekonomi. Ni. Jurang ekonomi. Ini juga isu yang besar, terutamanya kesan daripada penjajahan British kan. Okay, British dia buat dasar, pecah dan perintah. Daripada dulu, di mana kita lihat orang Melayu ataupun penduduk Bumi Putra banyak duduk di kampung-kampung, penduduk Cina banyak duduk di bandar, penduduk India ataupun orang India banyak duduk di ladang-ladang dan estate. Itu semasa pemerintahan British. British buat pecah dan perintah. Jadi cabaranlah kepada kerajaan sekarang, sejak kita merdeka, kerajaan berusahalah untuk merapatkan jurang ekonomi antara semua kaum. Kenapa perlu rapatkan? Jadi ni kata penting supaya contoh dia yang paling kaya adalah orang Cina. Cina yang duduk di bandar. Jadi Melayu yang duduk di kampung banyak tak berapa nak kaya ataupun lebih susah. Jadi kerajaan bantu orang-orang yang susah. Tujuan dia supaya kalau orang susah ni, kategori dia istilah kerajaan sekarang kita panggil sebagai B40. B40, kalau yang kaya-kaya ni kita panggil sebagai T20. Jadi kalau kita lihat sekarang, dasar kerajaan dalam apa jua keadaan sekalipun bukan B40 ini. Sebab apa? Supaya mereka tak jauh ketinggalan. Jadi kalau anak-anak murid daripada golongan B40 sekarang sebenarnya mendapat manfaat yang sangat besar. Sebab apa? Nak masuk asrama, nak dapat beasiswa, semua akan golongan anak-anak daripada golongan B40 ini akan diutamakan. Jadi macam anak saya tak dapatlah keistimewaan tersebut kerana gaji cikgu pun agak besar sekarang berbanding orang-orang yang kerja kampung. Okay, yang seterusnya, yang ketiga, isu yang ketiga, generasi muda yang tidak patriotik. Siapa generasi muda ni? Generasi muda semua pelajar-pelajar kan? Pelajar-pelajar sekalian. Kenapa awak dikatakan sebagai tidak patriotik? Sebab apa? Kerana kalau awak sendiri lihat bahawa awak tidak merasai kesusahan atuk nenek kita dahulu. Atuk nenek kita dahulu, kalau kita lihat nak makan cari sendiri kan. Jadi contohnya orang yang duduk atuk nenek kita dulu nak makan nasi pun susah. Yang mereka hanya boleh buat nak makan, tanam ubi, tanam pisang sendiri. Jadi mereka perlu mendapatkan sesuatu dengan titik peluh mereka sendiri. Berbanding anak muda sekarang, adakah mereka membantu mak bapak, ibu bapa mereka untuk menebang pisang? Tak berlaku kan? Sekarang tak berlaku. Dia apabila tak berlaku, mereka tak rasa susah. Bila tak rasa susah, merasakan hidup mereka senang, jadi itu yang menyebabkan lahirnya generasi yang tidak patriotik. Jadi kalau kita lihat, pergi McD, pergi KFC, pergi mana Starbucks sekalipun, kita lihat bahawa golongan pelajar, walaupun pelajar, mereka juga telah mampu pergi ke tempat-tempat makanan segera ni lah. Jadi itu bezanya antara orang sekarang, anak-anak sekarang dengan mereka ataupun zaman saya dahulu. Sampai sekarang pun saya tak berapa minat untuk pergi ke tempat-tempat makanan segera ini. Tak tahulah kenapa kan. Mungkin sebab dah dibiasakan sejak dahulu lagi. Okey, yang seterusnya, jati diri yang rendah. Jati diri ni awak pun ketahui kan, dia lebih kurang patriotik. Semangat nak perjuangkan negara itu rendah.
kenapa kita katakan jati diri itu rendah? Kita lihat kalau golongan ibu bapa sekarang pun bekerja kan. Apabila bekerja, mereka tak bergaul dengan jiran-jiran. Kalau kita lihat dahulu, kebanyakan orang berjiran tak ada pagar pun. Jadi nak lari ke mana-mana tak ada masalah. Panggil jiran boleh lari-lari sampai ke pintu rumah. Tetapi sekarang, walaupun duduk di kampung, walaupun duduk di bukan taman perumahan, walaupun duduk di kawasan-kawasan luar bandar, kita lihat kebanyakan penduduk telah mendirikan pagar kan. Untuk biasanya dia kata untuk keselamatan. Daripada situ keselamatan, tetapi daripada segi pergaulan dengan masyarakat dan jati diri kepada masyarakat, kita lihat benda ni akan berkurangan. Biasa kan, kalau konsepnya apabila kita dah rasa senang, kita banyak benda yang kita akan abaikan lah. Apabila kita terlampau ataupun ibu bapa sekarang banyak menghabiskan masa di pejabat. Okey, dan yang terakhir adalah penindasan kuasa besar. Siapa kuasa besar ini? Jadi kuasa-kuasa besar ini adalah kuasa negara-negara besar yang mempunyai kuasa veto. Kuasa veto di PBB. Apakah contoh negara? Salah satu adalah negara Uncle Sam. Apa tu negara Uncle Sam? Jadi kalau yang biasa dengar Uncle Sam kan? Apa tu negara Uncle Sam? Jadi negara Uncle Sam tu adalah Amerika Syarikat. Jadi kalau kita lihat apa yang Presiden Amerika Syarikat cakap ataupun keluarkan kenyataan, dia tidak akan dibantah. Dia akan dilaksanakan, akan terus dilaksanakan tanpa mengira sebarang tentangan daripada negara-negara yang kecil. Contohnya, kalau kita lihat negara-negara besar, contohnya Amerika kan, kalau dahulu dia serang Iraq, walaupun resolusi PBB mengatakan bahawa jangan serang Iraq, tetapi Amerika tetap serang Iraq. Kerana dia adalah kuasa-kuasa besar yang mempunyai kuasa veto di PBB. Selain itu, kedaulatan negara, kalau kat Malaysia, kita lihat bahawa negara China. Negara China, kalau kita lihat isu dia, dia selalu memasuki perairan Malaysia. Sebab apa? Nak mencari atau meluaskan pengaruh ketenteraan mereka di Asia Tenggara. Jadi kalau kita lihat, kita juga ada isu berkaitan dengan Laut Cina Selatan. Jadi bila negara besar ni, susahlah kita nak nak cakap kan. Sama juga kan kalau kita tengok cerita Nobita kan, kita tengok Giant, dalam apa jua keadaan sekalipun, Nobita tetap kalah dengan Giant. Kerana Giant tu besar. Giant besar, Nobita cuba juga untuk menang, tetapi tetap kalah. Kerana Giant adalah kuasa besar. Jadi dia memang sentiasa menindas orang. Jadi untuk diri kita sendiri, benda tu tak baguslah, sebab ia adalah perbuatan yang tidak bermoral. Okey, yang tajuk yang terakhir yang saya akan terangkan kat sini, kesan pengabaian tanggungjawab mempertahankan kedaulatan negara. Okey, yang pertama ni, tradisi dan norma masyarakat runtuh, di mana rakyat mengutamakan budaya luar. Okey, jadi contoh-contoh ni, tradisi dan norma masyarakat. Jadi kalau kita lihat contoh dia kan, kalau dahulu anak-anak petang-petang, masa saya kecil, jadi petang-petang pergi main bola, petang-petang tolong tolong ayah saya pergi kebun, petang-petang hujan-hujan boleh mandi hujan kan. Itu norma masyarakat kan. Norma masyarakat. Apabila hari raya, boleh pergi beraya satu kampung tanpa rasa takut. Seronok waktu saya kecil, boleh dapat duit raya. Itu norma masyarakat orang. Tetapi sekarang, kalau kita lihat, apa yang awak buat sekarang, umur awak balik sekolah, hujung minggu, balik sekolah, melepak kat mana? Melepak kat McD. Melepak kat mana? Melepak kat Starbucks. Adakah boleh, bukan tak ada langsung kan, tapi boleh bilang siapa yang pergi main bola di Padang? Boleh bilang? Boleh bilang kan? Berapa ramai yang tolong ayah pergi ke kebun? Berapa ramai yang pandai main guli? Jadi benda-benda tu, norma masyarakat lah dah semakin hilang. Ada, tetapi
berkurangan. Yang kedua, ni daripada segi jurang ekonomi. Di mana jurang ekonomi boleh menyebabkan perpaduan terjejas, rakyat bermusuhan. Jadi ni tadi saya dah terangkan kan. Jadi kita sebagai Malaysia tidak mahu peristiwa 13/1969 berulang kembali. Jadi kalau berulang akan berlaku pembunuhan dan sebagainya. Jadi benda tu tak baguslah bagi kedaulatan negara. Jadi kerajaan perlu ambil iktibar daripada sejarah yang telah berlaku. Apabila dah berlaku 1669, sekarang tak nak berlaku lagi lah. Kalau berlaku, kesannya buruklah. Bukan sahaja kepada orang lain tetapi juga kepada kita. Sebagaimana kalau kita lihat kesan pandemik COVID-19 kan, semua orang terjejas, termasuk cikgu kan. Cikgu sekarang nak ngajar, nak jumpa pelajar pun susah kan. Jadi kalau tahun ni saya boleh jumpa pelajar lebih kurang 4-5 bulan je kan. 4-5 bulan lah untuk ke tempat. Jadi berbanding sekarang, jadi itu kesan daripada segi ekonomi. Yang seterusnya, ekonomi terbantut. Ekonomi terbantut yang menyebabkan pembangunan. Ekonomi terbantut ni tadilah gaduh. Bila pergaduhan jauh, jadi berlakulah huru hara. Bila huru hara, boleh menyebabkan pembangunan terjejas. Sama juga kan macam konsep pandemik 19. Bila pandemik 19, pandemik 19 juga menyebabkan pembangunan negara terjejas. Kerana semua orang tak boleh keluar kerja. Kalau kita nak bekerja pun kita takut. Selain tu, negara terpaksa mengeluarkan modal yang banyak untuk kos rawatan pesakit COVID-19. Tahun depan, kerajaan Malaysia terpaksa menghabiskan banyak duit untuk membeli vaksin COVID-19 supaya kesihatan rakyat Malaysia terjamin. Yang slide last sekali. Ketidakstabilan politik negara. Kestabilan yang menyebabkan pemerintahan negara tergugat. Jadi semua bergaduh-gaduh kan. Jadi menyebabkan politik negara tergugat. Yang terakhir adalah campur tangan kuasa luar menyebabkan negara porak-poranda. Ini isu yang kerajaan cuba atasilah, di mana dalam apa jua keadaan pun nak jadi negara berdaulat, kita perlu berdiri di kaki sendiri. Kita perlu mengurangkan meminta bantuan negara luar. Jadi saya rasa itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Jadi sebelum saya akhiri saya punya perbincangan pada hari ini, untuk penonton di luar sana yang kali pertama menonton channel saya, boleh subscribe Cikgu Azrul Nizam, Pendidikan Moral. Jadi sekian saja. Terima kasih dan berjumpa lagi. Assalamualaikum.